Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Cerita transfer rumours untuk Sabah FC diteruskan lagi dengan satu perkongsian terbaru yang dikeluarkan oleh majority.com.my. Kali ini melibatkan di bahagian posisi serangan pula lah, iaitu Sabah sekarang tengah memerhatikan Kepa Sherman, maksudnya berada di dalam radar Sabah FC, dan seterusnya bercerita mengenai status João Pedro. Itu adalah benda yang aku kongsikan di video kali ini, dan kenapa dua individu tersebut berada di dalam thumbnail untuk perkongsian SRTV lah. Jadi aku terus ke perkongsian diberikan oleh majority.com.my yang bertajuk Jentera Serangan Tumpul, Sabah sedia bertarung dengan KL demi khidmat Kepa Sherman. Jadi khidmat Kepa Sherman ni terus menjadi tarikan lah untuk klub-klub yang berada di saingan Liga Super. Sebenarnya kita tahu Kepa Sherman ni boleh aku katakan satu pemain import berada di saingan bola sepak tanah kita, berstatus kelana, lebih kurang macam tu, di mana beliau pernah bersama PJ City, PKNS, Terengganu FC dan juga Seri Pahang. Dan oleh kerana kita tahu apa yang berlaku dengan Seri Pahang sekarang ni, mereka pun mengalami krisis, hampir menarik diri daripada saingan Liga Super untuk akan datang, tapi membuat U-turn. Dan antara mungkin lah, pasal ini pun kita belum tahu lagi 100% status dia, antara pengorbanan yang dilakukan oleh Seri Pahang untuk supaya klub tersebut terus terapung adalah untuk melepaskan beberapa pemain import. Dia dinafikan juga status Kepa Sherman bersama Seri Pahang ni pun kontrak dia memang sudah expired pada 31 Mei 2025, membuatkan beliau adalah free agent lah setakat ni, dan masih lagi melihat option yang sesuai untuk di mana kerjaya beliau perlu diteruskan kerana beliau ingin terus beraksi di saingan Liga Super. Berumur 33 tahun, beraksi di center forward, boleh juga left winger dan juga as a second striker, di mana sewaktu beraksi bersama Seri Pahang telah turun sebanyak 18 perlawanan, 8 gol dan juga 3 assist telah dilakukan oleh beliau. Dari segi pemerhatian aku, beliau ni agak fizikal lah pemain ni, seperti mana juga Roman Mercado, kerana aku tengok kembali gol-gol dan juga aksi yang dilakukan oleh Kepa Sherman ni, walaupun antara benda yang menarik aku tengok di sini lah, ada dua benda yang menarik sini aku tengok. Satu adalah sekali lagi fizikal beliau, walaupun cuba di-tackle atau dijatuhkan oleh pemain lawan, tapi beliau masih terus dapat berdiri dan juga mengawal bola dengan baik, membawa masuk ke kotak dia terus menjaringkan gol. Kedua adalah kemampuan beliau untuk mencipta peluang beliau sendiri tanpa mengharapkan mana-mana pemain. Tapi tidak dilupakan juga sekiranya ada assist yang baik boleh dilakukan daripada rakan sepasukan, beliau juga boleh menyempurnakan assist yang diberikan tu sempurna. Maksudnya dia ni kira a perfect striker yang berada di saingan Liga Super ni lah. Jadi perkongsian ini yang diberikan oleh majoriti adalah berkaitan dengan apa yang telah diberikan oleh T. Avineshwaran. So daripada, gelap terus muka aku, daripada Twitter ataupun sekarang dikenali X, ada dua lah, kalau kamu mau follow, ada dua orang yang memang aktif membuat perkongsian terkini mengenai transfer rumours di saingan bola sepak tempatan kita ni. Satu yang lupa pelaku nama, tapi Melayu tu, dan juga T. Avineshwaran ni lah. Macam mana katakan tadi, dia di dalam radar KL City dan juga Sabah FC, di mana dikatakan di sini Sabah FC adalah merupakan salah satu pasukan yang mempunyai serangan yang cukup tumpul, walaupun berada di kedudukan ketiga, tapi tidak cukup baik untuk menyempurnakan gol, especially selepas pemergian OKS dan juga selepas pemergian Ramon Mercado. Selepas itu, apabila kemasukan João Pedro, ada sinar kembali, tapi unfortunately João Pedro dilonkan pula ke Ho Chi Minh City, dan status João Pedro ni pun belum diputuskan oleh Sabah FC, belum diputuskan oleh beliau sendiri, ataupun mungkin Ho Chi Minh City ingin terus mendapatkan khidmat beliau, belum ada sebarang kata putus lagi, membuatkan Kepa Sherman menjadi target untuk Sabah FC bagi mengisi kekosongan tersebut. Itu adalah round up ataupun rumusan lah kenapa Kepa Sherman ni dikaitkan untuk bersama Sabah FC. Satu lagi dikenakan juga oleh Darren Lock, yang
bagi aku lah, Darren Lock ni cukup profilik waktu bersama PJ City, tapi apabila beraksi bersama Sabah FC tidak dapat membawa kembali status beliau tersebut selaku antara penjaring tempatan terbaik di saingan Liga Super ni. Aku sebenarnya pasal aku masih sedih dan aku macam masih risau tentang status skuad Sabah FC tu saingan Liga Super akan datang ni lah. Despite all of the rumours, nampak cukup menarik nama-nama yang dikaitkan, especially Kepa Sherman ni pun bagi aku cukup menarik juga. Tapi adakah kita mampu untuk mendapatkan hikmat pemain tersebut? Dikatakan sekali lagi apabila Datuk Shah Hilmi dan juga Sabah FC membuat perancangan untuk lebih menggunakan kepada pemain tempatan dan hanya menggunakan 6 pemain import. Lebih kurang macam tu. Setakat ni pun kita sekali lagi kita tidak tahu siapa yang stay, siapa yang bakal masuk. Cuma banyak nama-nama yang menarik lah dikaitkan untuk bermain untuk Sabah FC pada musim akan datang. Jadi bagi aku sebenarnya risau umur dia lah 33 tahun, walaupun aku tidak tolak tepi dia punya kemampuan tu seperti aku katakan di awal video ni. Cuma aku risau macam deterioration lah, macam umur ni boleh memberi efek tentang corak permainan pemain tersebut, di mana kita dapat saksikan seperti mana yang telah terjadi kepada Park Tae-soo juga. So adakah Kepa Sherman mampu untuk mengekalkan kekuatan fizikal dan juga ketajaman beliau selaku penyerang? Itu masih menjadi persoalan, tapi rasanya kalau tengok dari segi fizikal dan corak permainan dia ni, rasanya dia masih mampu mengekalkan semua itulah. Cuma adakah Sabah FC berani untuk mengikat Kepa Sherman ni sekiranya Joe Pedro tidak stay bersama Sabah FC? Dan adakah KL City akan memberi offer yang lebih bagus kepada Kepa Sherman? So itu adalah persoalan dia sekarang ni. Jadi bagaimana pula pendapat anda tentang rumus seterusnya untuk Sabah FC ni guys? Malas tu aku masih lagi rumus. Bulan depan tak lama lagi. First transfer window akan bermula tidak lama lagi. Tapi kita masih lagi belum aktif untuk mengikat pemain seperti mana yang telah dilakukan oleh DPMM dan juga pasukan Pulau Pinang. So berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.